mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Pamerkan, buktikan rasa cinta anda kepada negara dan juga perasaan bangga anda lahir dan juga menetap di dalam negara kita yang tercinta, Malaysia. 12 hari lagi kita akan menuju ke sambutan Hari Kebangsaan 2022 yang akan pastinya diraihkan penuh meriah tahun ini, memandangkan 2 tahun kita tak dapat nak meraihkan hari sambutan kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita kerana pandemik. Tapi tahun ini kita akan buat. Tapi apa-apa pun, tetap kita patut jaga kepada SOP dan juga kita patut untuk berjaga-jaga kerana COVID masih ada dan juga influenza masih ada. Berjaga-jagalah supaya kita sama-sama dapat bebas daripada segala penyakit di dunia. Dan hari ini kita topiknya agak menarik. Kita akan cakap 2 perkara. Pertama, kita akan bercakap berkenaan dengan memperkasa bahasa kebangsaan. Yang kedua, kita akan bawakan 2 orang atlet untuk anda. Anda kena tunggu selepas ini. Dan juga pastinya kita akan bercakap berkenaan dengan Demi-Mu Malaysia. Pengorbanan mereka, cabaran mereka membanggakan, menaikkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Semuanya sebentar lagi. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu tajuk iaitu Saya Anak Malaysia, Menyemai Perpaduan. Tajuk ini amat bersesuaian dengan situasi dan konteks masa di mana kita semua berada di ambang menyambut ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-65 dengan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama pada 31 Ogos 2022. Sebagai anak kelahiran Malaysia, sebagai warga negara yang taat kepada raja dan negara, sudah pasti kita semua ingin hidup dalam suasana yang aman damai, saling tolong-menolong, bersatu padu untuk sama-sama menikmati kemerdekaan negara dan seterusnya mengisi kemerdekaan untuk terus kekal sebagai rakyat yang merdeka. Sebagai anak Malaysia juga, kita perlulah mewujudkan perpaduan yang erat antara satu sama lain kerana dengan perpaduan yang jitu dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya sebagai mahasiswa di institusi pengajian tinggi Malaysia, kita akan dapat memajukan diri kita, keluarga kita, masyarakat dan negara kita dengan lebih pantas. Bagi mewujudkan perpaduan yang berterusan dalam kalangan rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, kita perlulah menyemai, membaja dan menjadikan perpaduan ini sebagai asas kehidupan bersama. Perpaduan ini dapat disemai di mana-mana kita berada melalui pelbagai aktiviti. Antaranya ialah melalui kegiatan badan beruniform seperti Kosispa, Palapis, Kosuksis dan lain-lain badan beruniform yang ditubuhkan di universiti. Begitu juga melalui aktiviti di kolej-kolej kediaman dan di fakulti di setiap universiti yang berteraskan kemahiran insaniah, semangat patriotisme, perpaduan dan kesukarelawan. Melalui aktiviti yang dianjurkan oleh semua warga negara yang terlibat akan berpeluang untuk berinteraksi, bertoleransi dan bekerjasama antara satu sama lain. Hubungan yang baik antara kaum inilah yang akan membuahkan hasil yang diharapkan oleh negara kita. Dengan terjalinnya perpaduan yang erat antara satu sama lain, maka kita sebagai anak Malaysia akan menumpukan usaha ke arah kejayaan berbanding mewujudkan konflik dan permusuhan antara satu sama lain. Antara teras perpaduan sebagai anak Malaysia, kita perlulah menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Sebagai mengakhiri, ingin saya tekankan di sini, kita patut dan amat bersyukur kerana dilahirkan di Malaysia. Kita menjadi anak Malaysia, negara Malaysia yang bertuah. Negara kita aman, makmur dan terus maju. Sama-samalah kita menjaga keamanan dan kemakmuran ini. Sama-samalah kita menyemai perpaduan di mana-mana kita berada. Sekian dahulu untuk kali ini. InsyaAllah di lain masa kita bertemu lagi.
Saudara, kalau kita lihat kemajuan sains dan teknologi ini sebenarnya serta kesungguhan rakyat antara cabaran utama mempengaruhi kedudukan bahasa Melayu. Hatta antara usaha wajar diberi perhatian ialah penerbitan buku berkualiti dalam pelbagai disiplin ilmu termasuk agama, falsafah, bahasa dan sumber manusia dalam bahasa Melayu. Ia penting sebenarnya bagi memastikan ilmiah, bagi memastikan kedudukan bahasa itu kekal relevan dan juga sebagai media berbincangan ilmiah terutama pada peringkat universiti. Dan hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan perkasa bahasa kebangsaan. Bersama dengan kita hari ini adalah Profesor Engineer Teknologis Dr. Muhammad Tariq Haji Hamid Sultan, Pengarah Pusat Penerbit Universiti Putra Malaysia UPM, dan bersama dengan kita adalah yang berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abdul Bakar, Pengerusi Lembaga Pengelola Yayasan Pembangunan Buku Negara YPBN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Saya ingin mulakan dengan Tan Sri. Tan Sri, kalau kita ikutkan sekarang ini, zaman teknologi, zaman serba canggih. Kadang-kadang dalam satu isteri keluarga, suami dan isteri, ada 6 orang anak. 6 orang anak tak fasih bahasa Melayu. Apa pandangan Tan Sri? Jadi, bila kata bahasa Melayu, bahasa antarabangsa, bahasa jati diri kita, bahasa yang ditirap dalam sejarah, perlembagaan dan juga rukun negara. Jadi ini penting. Kita kalau tak berjaya buat ini, kita gagal sebagai sebuah negara. Bagi saya lah. Jadi kita menghadapi masalah. Di kalangan kita pun dah asyik-asyik. Saya pergi kat kedai-kedai shopping kompleks. Cakap orang putih. Walaupun anak dia tak gerti ke apa-apa, nak tunjuk pada kita bahawa dia tu pandai bahasa Inggeris. Ini krisis jiwa, jati diri. Jadi saya rasa sebagai rakyat Malaysia, macam mana sistem pendidikan kita dah tunjukkan, tak ada penghayatan. Belajar-belajar untuk peperiksaan, lulus peperiksaan. Betul. Tapi penghayatan tak ada. Dia tak rasa malu kalau dia cakap bahasa asing. Ini satu masalah. Berbeza dengan negara-negara seluruh dunia yang lain. Baik saya dah pergi Jepun, saya dah pergi semua seluruh dunia. Dia mendaulatkan bahasa ibundanya. Kita tak ada terhege-hege nak gunakan bahasa Inggeris lah. Depan majlis kadang-kadang acara resmi pun nak mulakan bahasa Inggeris lah. Saya rasa mana maruah kita? Kadang saya malu. Saya boleh cakap maruah bahasa Melayu. Dia kata, apa jadi negara kamu ni, Saudara Latif? Jadi itulah. Jadi itu bukan hibah. Jadi saya punya pandangan, benda ni tak terlewat. Tapi kita bersama-samalah memperkasakan bahasa Melayu. Pengalaman saya dalam GAPENA, Gabungan Polis Nasional Malaysia, saya selalu menegur kerajaan dan bersama kerajaan untuk mempertabatkan bahasa. Yang kedua sekarang, Perdana Menteri Malaysia kita, Tun Sri Datuk Ismail, dia pun sangat berminat. Sebab tu simposium bahasa Melayu kita adakan bulan lepas. Beliau yang main peranan penting, menaja di bawah PMO, di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan menaja dan segi hadir. Dan saya rasa syukur, alhamdulillah, ilmuwan seluruh dunia datang, dia sendiri terlibat dan diharapkan supaya kita memperkasakan bahasa Melayu. Sebab tu kita dapati kerajaan pun dah sedarlah, bukan sedar, dah memang selalu mengingatkan. KSN kita dah mengingatkan dan buat siaran pastikan dalam urusan bahasa Melayu, cakap bahasa Melayu, apa tulis dan lisan. Tapi itu dia cakap dalam 10 hari yang lepas. Tapi dalam masa yang sama saya tengok masih lagi bahasa Inggeris digunakan. Walaupun kita sama kita orang Melayu ataupun rakyat Malaysia, bahasa Inggeris masih digunakan. Jadi gagal. Tapi saya punya pandangan, benda ni insya-Allah dengan ada kesedaran maruah sebagai negeri yang bertamadun, berperadaban dan mengijati diri, kita cuba memperkasakan. Jadi sebab itu Datuk Seri mencarankan agar Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 dan juga perlembagaan kita supaya kita memperkasakan balik. Dan nak kaji balik. Supaya kesalahan-kesalahan bahasa kena hukum. Kena bayar denda. Ini bawa orang takut. Sekarang tak ada. Cakap sama cakap pun tak dengar. Betul. Jadi insya-Allah dengan ada ini kita akan buat macam si Thailand, di Perancis semua kena hukum. Jadi kita ni terlampau tak kisah. Jadi yang menyediakan orang Melayu sendiri yang membunuh bahasa dia. Dan begitu juga rakyat Malaysia. Kalau tak gerti cakap di sini, tak sesuailah jadi rakyat Malaysia. Jadi saya berpendapat sejarah, perlembagaan dan peruntukan dasar-dasar kerajaan dah jelas bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Betul. Tapi mengapa? Ini cabaran yang kita hadapi dan bersama-samalah kita bukan menyesal mengapa, memertabatkan, berusaha gigih sehingga berjaya dan saya cadangkan agar
mata-mata bahasa, polis bahasa patut ada. Salah cakap dia tunjuk di sebelah dia, saman. Sekarang tengok salah cakap sekarang yang mendakwakan sesuatu itu ialah di dalam apa ni, handphone media sosial. Besok polis dah panggil, lusa dah dakwa dalam mahkamah, terus hukum. Itu hukum, betul. Jadi bahasa pun saya nak macam itu. InsyaAllah kalau kita tegas benda ini maruah kita, harga diri kita, iaitu kita mewarisi budaya tinggi dalam kekuatan peradaban Malaysia. Ya, persoalan mengapa tu Sansri kita akan jawab sebentar nanti. Tapi kita nak tanya juga kepada Prof. Tarik dalam sepenuh bulan kemerdekaan ni. Bulan Ogos ni memang penuhlah kalau kita tengok kadang-kadang pergi kerja pun pakai baju merah menyala. Pakai baju kuning, pakai baju semangat dalam bulan kemerdekaan. Namun bahasa masih lagi ketinggalan. Apa pendapat Prof? Terima kasih Cik Syairul pengacara majlis kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat Malaysia ni adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik dan berbilang kaum Dan dasar penjajah ketika era kolonial telah mewujudkan satu masyarakat majmuk di negara kita. Dan bagi memupuk integrasi antara kaum di Malaysia khususnya, kerajaan telah berusaha untuk mewujudkan sebuah negara bangsa. Dalam konteks ini, salah satu kaedah yang penting dalam mewujudkan negara bangsa ini adalah untuk mewujudkan apa yang dinamakan sebagai penggunaan satu bahasa yang sama, iaitu kita menggunakan bahasa Melayu. Betul. Baik. Pelbagai usaha sebenarnya telah dilakukan oleh kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Namun perkembangan era digital ni, kalau kita lihat dengan adanya aplikasi-aplikasi pendigitalan, dia telah menyebabkan penggunaan bahasa ni menjadi cacamarba. Kebanyakannya telah dicampur adukkan. Kita tidak melihat kepada hanya penggunaan bahasa Melayu semata-mata, tetapi penggunaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris disatukan di dalam aplikasi-aplikasi seumpamanya. Namun, walau bagaimanapun, usaha berterusan daripada semua pihak, khususnya daripada sekolah, daripada menara ilmu, khususnya universiti dan juga NGO, perlulah membantu untuk memastikan bahawa kita terus kekal memperjuangkan hak bahasa Melayu itu sendiri. Dan kalau contohnya kita boleh lihat sekarang ni ialah setiap universiti, menara ilmu menawarkan kajian terhadap bahasa Melayu bukan saja khusus kepada pelajar-pelajar tempatan, namun dibuka kepada pelajar-pelajar antarabangsa untuk mengkaji bahasa Melayu itu sendiri. Baik. Saya rasa di luar negara memang mereka mendalami bahasa Melayu dengan cara yang lebih menarik, sebab mereka pun pengkaji bahasa dan sebagainya. Saya suka apabila Prof Tarik bangkitkan isu teknologi, aplikasi-aplikasi yang mereka menggunakan bahasa campur dan sebagainya. Saya melihat daripada sudut yang berbeza, Tan Sri. Aplikasi-aplikasi di teknologi sekarang, telefon pintar dan sebagainya, mereka kadang-kadang tak mesra bahasa Melayu. Kadang-kadang aplikasi itu hanya ada bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Cina. 3 bahasa saja. Tapi bahasa Melayu ini kurang digunakan. Apa persoalan itu? Sebab itu akta yang kita nak pindah ni, semua ni kita kena kemaskinikan. Supaya ada penguasaan, peruntukan dalam sistem pendidikan, dan pegawai-pegawai kerajaan ni kena terlatih lah. Jangan suka-suka memandai-mandai menggunakan bahasa lain. Ini sebagai dasar negara, jati diri negara. Ini longgar. Saya risau. Sebab itu, bahasa Melayu ni bukan bahasa sembarang. Bahasa dah terkenal berapa ribu tahun dahulu. Kalau orang barat ni nak datang ke rumpun Melayu, dia tak suruh macam Portugis, Sepanyol. Dia tak datang kat sini nak suruh orang kata, dia belajar bahasa Melayu. Lepas tu dia ambil tulis bahasa Melayu untuk jadi penterjemah. Dan mula-mula mereka bersrategi nak mempengaruhi orang gunakan bahasa yang dia nak takluk tu. Dan lepas tu bila dia berkuasa pula, Inggeris bila kuasa, dia gunakan dasar bahasa Inggeris. Itu nak menarik hati sebelum berkuasa. Bila dah berkuasa, salah guna. Tapi Portugis tak berjaya. Sebab kekuatan jiwa orang Melayu kuat dengan jati diri. Jadi pada pandangan saya, kita mesti ada satu gagasan yang tegas
cakap biar super bikin. Ya. Ini sebab itu saya tengok di kalangan orang kita, kalau saudara tengok saya punya grup WhatsApp banyakkan para ilmuwan orang Melayu tahu. Ya. Saya rasa 90% dalam bahasa Inggeris. Ya. You terperanjat. Saya pun tak tahu apa terjadi. Saya berbeza, saya bercampur dengan Indonesia, saya bercampur dengan China, Jepun, Korea, dengan bahasa ibunda dia di kalangan diorang. Jarang saya nak tengok bahasa Inggeris tu digunakan. Kita bukan kata dia satu ular, satu belut, tapi dia selalu menggunakan bahasa bercampur-campur suka hati. Tak ada macam, bagi saya tak ada maruah harga diri, jati diri. Jadi kalau yang situ itu telah membuat satu contoh tauladan tak baik, maka si anak-anak yang kecil-kecil terikut-ikut. Itulah Malaysia. Sebab tu orang datang ke rumpun Melayu, dia lebih suka ke Indonesia. Mengapa Indonesia? Dia ada kekuatan jati diri dia. Bahasa dia. Kita bila datang kat sini, separuh cakap orang putih, separuh cakap bahasa Inggeris. Orang tanya dalam bahasa Melayu, kita pula jawab bahasa Inggeris. Ini banyak saya hadapi. Sebab itu, saya masa pegat dalam Gapena, saya terus berjuang memperkasakan bahasa. Dan alhamdulillah, pemimpin ada. Maklum bukan mudah. Itu KSN, saya rasa dah mengingatkan gunakan bahasa Malaysia. Saya rasa KSN sebelum tu banyak. Panglima KSN pun dah mengingat-ingat. Tapi tak ada apa-apa. Sebab tu saya cadangkan, Akta Pindahan mesti ada penguatkuasaan bahasa dan kena hukum kepada salah guna bahasa saman. Jadi baru kita jadi cara serius. Dan nanti orang kata bahasa Melayu tak lengkap istilah. Kita ambil sains teknologi punya istilah, kita ambil tak apa. Tapi cara kita bercakap tu. Ini saya hadir majalah, sedih saya tengok. Malulah. Dalam Merdeka berapa-apa, kita suruh anak kita buat sampai ketam mengajak anak dia berjalan. Tapi tak betul juga dia jalan. Jadi cara nak betul tu kita akan bincang sebentar nanti. Apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Tapi kita nak rehat dulu. Kita bagi studio ni reda kejap. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Pertandingan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Pertandingan Klik at Merdeka. Pertandingan Bintang Patriotik SMU. Pertandingan Bintang Patriotik Aspirasi Keluarga Malaysia. Pertandingan Bintang Patriotik Rio. Pertandingan mewarna dan melukis My Doodle at Merdeka. Pertandingan penyisahan kenegaraan. Pertandingan Ilham Merdeka TikTok Challenge. Sayembara Sajak Merdeka 2022. Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my. Baik, kita kembali di Lensa IPT. Pastinya tadi kita dah berbincang berkenaan dengan bahasa kebangsaan. Tan Sri dan juga Prof Tariq sudah terjemahkan kepada kita kepentingan dan juga kedaulatan bahasa Melayu itu terus diangkat. Prof Tariq, tadi kita
ada bercakap berkenaan dengan kedaulatan bahasa dan juga penggunaan bahasa itu perlu secara berskala besar dan juga konsisten, bukan hanya one off kata-kata ya. Itu pun dah campur dah tu. Jadi kalau di peringkat universiti, apa yang Prof Tariq dapat lihat dan macam mana kaedah paling baik untuk kita gunakan dalam universiti supaya universiti sendiri memperkuatkan bahasa Melayu itu bukan sahaja di peringkat luar, bukan sahaja pada bulan kebangsaan. Okey, saya ingin memulakan dulu dengan di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi lah ya. Kita telah pun ada satu pelan tindakan ya, yang pelan tindakan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi ya. Jadi setiap IPT mesti mempunyai orang kata iltizam yang tinggi untuk melaksanakan pelan ini. Jadi meskipun UPM, kalau kita lihat UPM ni adalah universiti yang berorientasikan bidang pertanian, namun iltizam untuk mengangkat martabat bahasa kebangsaan sama ada dalam bidang sains dan teknologi maupun bidang sains sosial dan kemanusiaan sentiasa diperkasakan. Dari sudut UPM, kalau saya lihat dari sudut pusat penerbit sendiri ya di UPM ya, kita turut memperjuangkan bahasa Melayu ni sebagai bahasa ilmu melalui penghasilan buku-buku ilmiah. Ya, penghasilan buku-buku ilmiah yang mana setiap penerbitan yang kita hasilkan ini kita membuat pengiktirafan. Ya, kita membuat pengiktirafan dan alhamdulillah pusat penerbit UPM telah berjaya untuk membuat pengiktirafan ini dengan mengindekskan buku-buku mereka di dalam pengkalan data antarabangsa yang dikenali sebagai pengkalan data Scopus dan juga WAS. Dan saya boleh tambah satu lagi, iaitu di peringkat UPM juga kita ada fakulti bahasa moden dan juga komunikasi yang mana kita ada peringkat sarjana muda, peringkat sarjana serta ijazah doktor falsafah yang mana kita membuka ruang serta juga peluang kepada penuntut-penuntut ni maupun dalam dan luar negara untuk membuat kajian terhadap bahasa itu sendiri dan kepakaran di peringkat IPT di fakulti tersebut dikatakan bahawa kebanyakan pensyarah yang kita ada ni memang pakar dalam bidang bahasa. Ya, saya percaya UPM sangat cekap dalam martabatkan bahasa Melayu dan juga UPM dijadualkan menganjurkan Expo Buku dengan kerjasama Yayasan Bangunan Buku Negara. Jadi apa pengisian Expo kali ini Tan Sri? Ya. Saya sebenarnya dah 15 tahun menjadi pengusi Anugerah Buku Negara. Orang lain tak buat. Yayasan ni jadi diorang panggil saya. Saya teruskanlah perjuangan ni. Dan yang saya dapatilah, selama ni kita buat kat hotel. Di PWTC. Meriah. Tapi saya rasa mengapa tidak kita pergi ke universiti? Ubahkan fikiran. Jadi UPM sambut dengan baik dan Naik Chancellor saya rasa saya sangat gembiralah satu contoh Naik Chancellor yang ingin memperkasakan bahasa, kenaikan pangkat daripada buku bahasa. Jadi kita dalam sistem di universiti saya tengok kenaikan pangkat dia berdasarkan kepada ISI antarabangsa, kebanyakan dalam bahasa Inggeris. Buku ni dikira nasib-nasib lah. Buku. Jadi sebab itu penerbitan buku tambah sekali dalam bahasa Melayu kita jatuh. Dan lebih-lebih lagi dalam indeks Pusakaan Negara, iaitu UNESCO, kehendakan UNESCO, iaitu 1% dari penduduk Malaysia itulah buku kita yang patut terbit tiap-tiap tahun. Misalnya penduduk kita 32 juta, jadi 32,000 buku lah kena ada. Tapi yang ada sekarang tak sampai 17. 17,000. Jadi berdasarkan pada ini, salah siapa? Jadi sebab tu Yayasan Pembangunan Buku Negara yang saya kendalikan ni, kita sambil kasih anugerah, kita buat kerjasama dengan universiti-universiti. Dan kita dah bonding dengan Kementerian Pengajian Tinggi, Menteri Puan Sri ini, dia pun rasa gembira supaya benda paradigm barulah ikut, jangan nak asyik-asyik nak antara bangsa, nak bahasa Inggeris lah, world level lah konon cara ni right. Sebenarnya orang datang ke negara kita bukan kerana bahasa Inggeris, ilmu yang kita ada. Ini penting ingat. Betul. Kalau ilmu yang ada kita, sebab itu yang datang ke sini kebanyakan fasih bahasa Melayu. Sebab dia dah belajar, dia dah nak menguasai ilmu kita. Jadi sebab itu kita buat seminar penurunan buku Anugerah Buku Negara di USM pada 22 Ogos hingga 25 dan saya rasa ini sangat penting
sebagai menunjukkan pada universiti lain, kita bukakan pada universiti lain supaya menunjukkan kita boleh menghasilkan buku yang bertaraf antarabangsa buku berilmu. Jadi saya menilai, saya rasa hampir 1000 lah buku saya nilai. Alhamdulillah, dalam bahasa Melayu 98%. Oh. Yang saya dapat dalam bahasa Melayu. Maknanya yang sains teknologi kurang sikit. Tapi kita mengalah ni Profesor Tarib. Ni orang yang ada member di contoh tauladan. Yang ada sains sosial. Kita dia asyik tergila-gila apa? ISI. Duduk dalam bilik tulis artikel untuk antarabangsa. Jadi dalam bahasa Melayu tak ada satu galakan. Jadi bila ada ini sebab simposium ini dengan semangat Naib Chancellor UPM, saya rasa saya gembira. Jadi kita itu dia sebagai satu model contoh. Contoh yang boleh ditauladani, barulah kita kuatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Di samping bahasa-bahasa asing tu kita nak mereka menguasai. Betul. Kita bukan ortodok atau kuno bahasa Melayu saja. Kita nak pergi antarabangsa. Betul. Jadi bila dah ada serampang dua mata, insya-Allah kita berjaya. Macam saya berjuangkan dulu. Sudahlah, dia tak reti bahasa Inggeris. Mana boleh dah masuk universiti, mestilah buku bahasa Inggeris. Jadi dalam hal ini kita ada berjuang. Sebab itu saya dah lama berjuang. Profesor 4 universiti, saya dapati benda ni agak aneh lah. Tak berubah-ubah. Betul. Jadi bila dah ada macam ni, dengan generasi muda, Profesor Tarib, orang muda, UPM bersemangat supaya membuat semangat baru, supaya banyakkan buku dalam bahasa Melayu yang berilmu, yang kualiti. Bukan bahasa Melayu, asal bahasa Melayu tak ada. Yang berkualiti. Asal boleh. Asal boleh. Jadi insya-Allah dengan ada Perdana Menteri, jadi saya melalui sebagai fungsi pembangunan buku negara akan bersama-samalah. Bila dah mengiktirafkan mereka yang buat buku ni, dan pengiktirafan kita ni pun diiktiraf oleh universiti untuk naik pangkat. Ini kita nak galakkan buku dalam bahasa Melayu kita cari. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama dengan semua pengajian tinggi supaya menjadikan ia satu agenda penting negara demi kekuatan jati diri dalam membina peradaban Malaysia. Baik, terima kasih Tan Sri. Kita terus bersama dengan Prof. Mungkin secara ringkasnya Prof, mungkin Prof boleh katakan sedikit harapan dari penganjuran Expo Buku ini dan mungkin sedikit bila tarikhnya dan sebagainya pengisian program. InsyaAllah program ni kita akan langsung pada 22 Ogos hingga 25 Ogos, iaitu bermula pada hari Isnin hingga Khamis minggu hadapan. Dan insya-Allah sepanjang program ni selama 4 hari ini kita akan adakan sesi persidangan buku yang akan diadakan daripada jam 9 hingga 1 tengah hari. Dan kemudian pada jam 2 hingga jam 5 ni lebih kepada pengisian untuk anugerah-anugerah serta pelancaran beberapa buku yang akan kita laksanakan. So insya-Allah program ni 4 hari dan saya berharaplah bahawa semua komuniti khususnya ibu bapa dan para pelajar dapat menghadirkan diri untuk mengambil bahagian di dalam persidangan yang adakan secara percuma ini, tiada bayaran. Kita mahukan lebih ramai orang datang kerana kita di UPM nanti insya-Allah kita akan membuka hampir 20 booth jualan buku. Semua kebanyakan daripada penerbit-penerbit universiti awam akan mengambil bahagian. Jadi saya lihat semua usaha yang dilakukan ini adalah komitmen daripada UPM, alhamdulillah, sebagai menara ilmu yang sebenarnya berhasrat untuk memastikan kejayaan yang dikecapi ini menerusi usaha samalah daripada pelbagai tenaga secara bersepadu. Ini adalah selaras dengan hasrat Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia Yang Hormat Datuk Roslan, iaitu sederap melangkah menuju Al-Falah, iaitu kita nak menuju kejayaan bukan sahaja di dunia, maka malah kejayaan di akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Saya ucapkan semoga berjaya pada Expo Buku 22 sampai hingga 25 Ogos. Semoga berjaya. Terima kasih kepada gaduh tamu kita pada hari ini yang berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar, Pengerusi Lembaga Pengelola Yayasan Pembangunan Buku Negara YPBN, dan juga kepada Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Tariq Haji Hamid Sultan, Pengarah Pusat Penerbit Universiti Putra Malaysia, kerana sudi bersama kita pada hari ini berkongsi berkenaan dengan perkasa bahasa kebanggaan. Terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi. Selepas ini kita akan bersama dengan atlet, tapi sebelum itu kita akan lihat dulu pelancaran Semarak Merdeka di UPNM.
Saya dengan ini merasmikan pelancaran Semarak Merdeka Keluarga Malaysia peringkat Universiti Pertahanan Nasional Malaysia tahun 2022. Bila aku lalu aja kau lepak. Bila aku lalu aja kau lepak. Tengok, main handset. Mesti ada benda-benda yang tak elok. Lepas tu main muzik, melalak melolong. Apa? Kita orang ni nampak je macam melepak. Tapi kita orang ada cita-cita. Kita orang ada wawasan. Kan? Betul tak? Wawasan kau Wawasan kau tu lah kau cek aku. Cari diri. Tadi abang jatuh motor pengsan. Yang sebenarnya budak-budak ni bukan saja-saja lepak tau. Dia orang ni sebenarnya nak cipta lagu patriotik kan? Betul tu Pak Samad. Kita orang nak masuk pertandingan cipta lagu kebangsaan. Tapi kami tak ada alat muzik untuk berlatih. Baik, Pak Samad. Terima kasih. Kan aku dah cakap, kamu mesti berjaya. Tapi kena bersungguh-sungguh. Kau tak dapat. Saudara, kita bertemu kembali dalam lensa IPT. Sejak kita mengecapi kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah berkembang maju dan pesat di samping mengekalkan kemakmuran yang berbilang kaum dan agama. Semua adalah hasil usaha anak tempatan yang tidak mengenal erti putus asa, yang tidak pernah kenal erti penat lelah demi mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Antara atlet-atlet yang berjaya menaikkan nama Malaysia di pesada dunia ialah seperti Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole David, Datuk Pandalia Rinong, Datuk Aizul Hasni Awang dan ramai lagi sebenarnya. Dan juga atlet ini bukan sahaja tangkas masa bersukan, tapi disuntik juga dengan ilmu pengetahuan yang bukan sahaja menjanjikan industri sukan semakin berkembang pesat, namun pada masa yang sama
sama mereka memberi impak positif kepada masyarakat tentang kepentingan menuntut ilmu demi masa hadapan. Untuk bercakap berkenaan dengan Demimu Malaysia, kita bersama dengan Muhammad Anik Kasdan, pemenang pingat emas angkat berat kategori 55 kg lelaki Sukan Commonwealth Birmingham 2022 dan juga pelajar Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara UiTM, dan juga kita bersama dengan Queenie Ting Kung Ning, pemenang pingat emas olahraga lempar cakra wanita Sukan Universiti ASEAN 2022 AUG, dan juga pelajar Universiti Putra Malaysia UPM sudi bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Anik, salam sejahtera. Queenie, Anik nak tanyalah satu. Sejak bila korang mula? Anik dululah, mula dalam bidang sukan. Saya start 2017 bulan 3. Oh, ada bulan. Saya bulan 3. Saya mengingat date tu. Okey, hari bulan tak ada. Tak ada, lupa. Kenapa 2017 apa ceritanya tu? Ceritanya dulu saya ni main hoki. Saya main hoki. Saya dari darjah 4 sampai form 3 saya main hoki. Itu 2017 lah. Okey. Dekat sekolah sukan lah. Okey. Lepas tu saya teman abang saya training. Sejak tu saya ni lah, training. Maksudnya mesti mula ni daripada angkat berat beg abang tu kan? Beg abang yang berat angkat. Dia sudah start training lah kan? Macam itulah cerita dia. Lebih kurang lah. Coach nampak dia ajak training. Abang pun sama juga. Abang saya dulu main angkat berat, tapi bila dia accident, dia lumpuh, dia tukar jadi powerlifting pula. Saya pun dulu angkat berat juga. Tapi bukan accident lah. Terjatuh gaung. Amboi. Bahaya. Queenie, saya nak tanya Queenie juga. Macam mana Queenie boleh mula dalam sukan lempar cakra? Saya start dengan lempar cakra ni pada umur saya 13. Masa tu terpilih sebab badan saiz besar. So, cikgu suruh saya pergi cuba dengan lempar cakra. Jadi, waktu sekolah? Sekolah ada, dekat sekolah memang ada mewakili sukan MMSD ke apa ke? Ya, masa tu dah start wakil sekolah. Wakil sekolah peringkat apa tu? Peringkat antarabangsa ke? Peringkat apa ke? Dia mula wakil sekolah, lepas tu daerah, lepas tu state dan Malaysia macam tu. Kebangsaan. Okey, menarik. Jadi waktu mula-mula Anik, macam Anik dulu, abang Anik menjadi inspirasi lah, maksudnya tengok abang Anik tu, Anik pun rasa macam nak ikut sama. Selain daripada tu, apa yang menjadikan Anik rasa okey, sukan angkat berat ni adalah sukan pilihan selain daripada hoki tadi? Masa saya main hoki tu, saya nak dapatkan tempat dalam tim susah. Jadi saya balik tu, saya main sikit-sikit. Lepas tu coach abang saya kan, yang sekarang ni coach saya, yang Yon Haryono tu. Okey. Dia ajak saya training. Lepas tu dalam masa setahun, pujuk bapak saya, coach saya tu pujuk bapak saya dengan seorang lagi, Cikgu Aris tu. Dia pujuk saya, tu saya terus main angkat berat tu. Maksudnya abang pun berlatih sama dengan Anik? Berlatih sama. Menarik. Jadi bila sukan angkat berat ni Anik, macam mana kalau macam Queenie, latihan dia macam mana? Kita ada sesi outdoor. Outdoor tu macam lempar cakra. Indoor tu kita buat gym, buat lompat tu semua. Satu minggu berapa kerap latih setiap hari? Biasanya 3 kali outdoor. So 3 hari outdoor, 3 hari dalam gym. Kita buat lifting sikit. 6 hari lah. Okey, itu kalau cakra. Kalau angkat berat pula macam mana latihan dia? Dalam seminggu tu 5 kali. 5 hari training. Macam ada outdoor juga ke? Tak ada. Kita indoor je. Tak adalah lempar besi. Lempar dumbbell ke tak adalah? Tak ada. Kita ada video Anik tengah angkat berat. Ni umur berapa ni, Nik? Ini tahun ni. Tahun ni? Saya training dekat Indonesia. Training kat Indonesia berapa untuk kilo tu? Prepare Commonwealth. Commonwealth. 180. 180? Astagfirullahalazim. Berat ni. Saya rasa kalau saya angkat ni, tangan dekat bawah dah, kaki kat atas. Terbalik dah. Jadi kalau proses latihan ni kan, siapa jurulatih? Selain daripada jurulatih, abang Anik apa ada sekali? Tak ada? Maksudnya? Maksudnya yang akan sama dalam sesi latihan.
Kalau waktu di negeri tu sama lah. Kalau dah naik ke Malaysia ni dia dah tak ikut. Jadi saya seorang dengan tim-tim baru. Jadi dalam selain daripada Abang Anik, siapa ikon idola Anik? Yang pertama atlet dari Seberang, Eko Yuli Irawan. Okey. Yang kedua Aznil Bidin lah, saya punya senior sendiri. Sebab saya nampak dia punya kesungguhan dia tu. Betul lah. Dia punya berusaha, saya suka ikut. Kalau Queenie pula, siapa ikon idola Queenie? Dia dari negara Croatia. Nama dia Sandra Pekovic. Saya suka dia sebab saya suka cara dia present dia sendiri, cara dia lempar cakra dan karisma dia sangat macam menarik perhatian saya. Dan dia boleh jadi satu idola yang saya nak. I want to be a professional athlete like her. Macam. Berapa tahun lagi Queenie perlukan masa untuk melepasi rekod atlet dari Croatia tu? That's huge. But saya akan fokus apa yang saya boleh buat lah untuk saya sendiri. Ini Queenie tengah berlatih pula, tengah training. Ini dekat mana ni Queenie? Dekat Bukit Jalil, MSN. Bukit Jalil kat MSN. Macam kat luar negara. Saya ingat kat luar negara. Jadi waktu selalunya berapa jam yang akan dihabiskan di padang training outdoor? Kalau padang biasa dalam 3 jam. 3 jam? Okey. 3 jam tu full lah, termasuk warm up dan sebagainya lah ya? Warm up, throw, lepas tu kita buat sikit functional macam lompat. Saya memang bercita-cita sebenarnya jadi atlet lah. Memang sungguh saya cakap ni. Tapi itulah tak kesampaian kan. Jadi lagi sekarang bila tertanya juga, kalau trainingnya 6 hari, kalau Anik 5 hari training, sambil tu belajar pula. Macam mana Anik? Saya part time belajar. Part time belajar. Jadi saya macam 2 minggu sekali baru masuk kelas. Jujurnya kan. memang kelasnya macam tu. Kelasnya macam tu. Part time macam tu. Dia fleksibel kita. Tak ada. Macam saya belajar full time. Tapi masuk macam Anik juga. Amboi. Okey, kalau Anik tu macam mana? Kalau ada assignment apa semua? Assignment tu bincang dengan kawan-kawan. Bincang kawan-kawan lah. Mana yang tak tahu kita tanya. Dia sama ada 2, bincang ke tiru. 2 tu je. Ni lecturer ni tengah tengok ni. Tapi kita nak rehat dulu ni. Lepas ni kita nak tanya Queenie pula. Kita akan berehat. Kita akan kembali selepas dalam Lensa IBT. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Harga akan ditetapkan secara bulanan berasaskan kepada harga CPO yang akan diumumkan oleh MPOB pada tiap-tiap 1 hari bulan setiap bulan. Dan harga itu akan menjadi benchmark untuk menentukan harga retail bagi membolehkan harga maksimum itu ditetapkan pada setiap bulan. Bermakna mulai daripada 8 hari bulan Ogos, minyak masak 5 kg yang pada masa ini dijual dengan harga RM39 ke RM42 lebih kurang, hendaklah dijual pada harga maksima RM34.70.
Kumpulan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Bos, saya nak minta cuti hujung minggu. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Selangor. Saya kena pergi. Dekat sana ada pameran kementerian, bos. Menarik tu. Boleh tahu program kerajaan. Di jualan usahawan IKS dan jualan keluarga Malaysia, boleh belanja sakan. Serius, bos. Suka rakyat pun ada. Ada karnival kerjaya jamin kerja keluarga Malaysia. Bos, kat sini? Mestilah. Saya pun tak sabar mahu ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Selangor. Dari 19 hingga 21 Ogos, 9 pagi hingga 9 malam. Tapak karnival perkarangan Stadium Shah Alam. Bertemu kembali dalam Lensa IPT. Tadi kita dah sembang dengan Anik dan juga Queenie. Anik atlet angkat berat dan juga Queenie atlet lempar cakra mewakili sukan AUG 2022. Tadi kita dah tanya Anik macam mana Anik membezakan masa pula, bahagikan masa belajar dan juga inilah jadi atlet. Kalau Queenie pula macam mana? Bagi saya akan more to firstly saya akan bincang dengan coach sebab saya akan prioritikan kelas. Oh, okay. Baru saya akan susul masuk training. Oh, training yang fleksibel lah. Ya, training yang fleksibel. Selalunya ganggu tak masa belajar, masa exam ke? Kau nak pergi AUG tiba-tiba kena exam macam tu? Kalau macam tu, kita kena bincang awal dengan lecturer kita. Untuk kita boleh ataupun mungkin boleh kita ambil ejen awal macam tu. Faham. Yalah, universiti pun ada kelonggaran juga untuk exam kan. Kita nak Anik. Nampak emas tu. Cuba tunjuk sikit pingat masing-masing. Saya tak ada pingat. Baju yang berkilat. Anik, ini emas yang pertama kan di Commonwealth 2022. Boleh tak Anik ceritakan macam mana perasaan Anik dah lah first time masuk Commonwealth kan? Tiba-tiba first goal Malaysia. Kalau saya jadi Anik memang dah buat kenduri lah. 7 hari 7 malam buat kenduri. Anik macam mana? Masa tu happy lah. Happy lah. Takkan happy je? Happy. Dan lagi dia macam masa tu yang dia kan angkat berat ada 2 acara. Snatch, clean jerk. Masa tu snatch saya dah tertinggal 6 kilo dengan India tu. Okey. Lepas tu masa clean jerk tu India tu tangan dia sakit. Jadi saya dapat kejar kat clean jerk masa tu. Okey. Ini Anik saat-saat momen-momen Anik dapat juara, Anik emas. Saya baca berita, baca juga nama Anik Kastan ni, bangga dan dapat 2 Anik, itu kita cerita pasal emas Anik di Commonwealth. Kita nak korek lagi macam mana Anik bersedia menghadapi itu. Okey, ni momennya. Inilah emas yang pertama diraih di Sukan Commonwealth 2022. Wow. Apa perasaan? Kaki tu macam mana sampai dia bengkok tu? Saya takut juga. Dia refleks. Dia refleks lah. Memang akal refleks dia panggil kan. Nampak kawan-kawan ni tak tahu nak buat apa. Seronok kalau saya ada kat sana saya jegit juga tu. Nasib baik saya tak pergi je. Kalau waktu ni kita bangga ni, rakyat Malaysia memang bangga waktu ni sebab kita dapat first goal Malaysia. Kita dapat pecah rekod kan, kita target 6 emas tapi kita dapat 7 itu pun di saat akhir atlet renang kita dapat emas. Queenie pula kita nak tanya sukan AUG 2022 macam mana dapat emas tu? Masa tu saya pergi Thailand tu, masa tu dah rasa tak selesa, dah demam sikit sebab cuaca sana agak panas. Saya tak adapt lagi lah, tak sempat lagi adapt. So tapi yang mindset saya lagi penting lah masa tu. So sebelum hari game saya kena
keep think positif lah. Macam fikir teknik, fokus mindset lah. Walaupun badan ada rasa macam lemah sikit, tapi macam mana saya nak fokus balik dengan game ni. Faham. Saya ini saat-saat Queenie dapat emas. Ini kita war-warkan dan pastinya kalau di sana ini di Thailand Queenie ni yang SEA Games. Oh, ni yang SEA Games. Uish, banyak ni. Banyak ni gambar ni. Ini time SEA Games. Apa? Saya rasa Queenie ini ni yang AUG. Ini yang di bawah tu kan? Ni. Oh. 20 Asian University Games 2022 Ubon Ratchathani, Thailand. Tengok. Saya pegang emas pingat emas Queenie di sukan AUG Thailand. Ya Allah. Seronok pegang pingat ni. Saya mewakili rakyat Malaysia, rasa berbangga dengan pingat ni. Orang lain tak dapat pegang, saya dapat pegang. Yang bukan atlet, bukan wakil pun dapat pegang. Ini Anik boleh pegang. Ini Anik boleh patung. Jadi Queenie boleh pegang lempar cakra. Jadi kalau kita ikutkan, pastinya kalau bila kita dah mewakili Malaysia ni, kita membawa harapan kan. Kita bawa inilah rakyat Malaysia, dia tak fikir lain, dia nak fikir emas, dia nak fikir kontingen Malaysia ni balik dengan emas, balik dengan pingat. Jadi bila ada dekat contoh di Birmingham kan, macam mana, stres tak waktu tu? Nak cakap stres tu mesti ada kan, sebab kita semua nak game. Lepas tu masa tu dalam angkat berat ni, kategori kecil ni emas tak pernah terlepas. Jadi kalau saya terlepas, sejarah lain. Aduh. Saya tak nak dia berubah. Saya nak dia berterusannya. Jadi macam mana nak ia berterusan sampailah ke mungkin tahun depan, tahun-tahun depan lagi. Macam mana adik nak konsisten dapat emas tu? Apa perancangan adik? Fokus lagi training semua. Jaga diri, jaga badan, semua disiplin semua kena jaga lagi. Jaga hati. Ambil. Jaga hati ni macam nak cakap tu tapi tak terlepas. Nak cakap jaga hati kan. Jaga hati lain. Jaga hati lain. Macam Queenie pula macam mana? Kena jaga hati juga ke? Mesti kot. Kena jaga hatilah. Tapi bila dekat Thailand tu kan Queenie, macam Queenie cakap demam semua tu faktor juga sebenarnya yang mengganggu. Jadi macam mana Queenie nak pastikan Queenie fokus, nak pastikan teknik-teknik tu, sebab last saya mewakili satu institusi, mewakili sekolah lah, bicara berirama. Tentu ramai-ramai, dia tak kisah kalau kita buat silap. Tapi Queenie seorang one man standing nak kena lempar cakra. Macam mana, apa yang Queenie fikir waktu tu? Yang mindset sangat penting, sebab bila saya rasa ada masa macam stres, nervous tu mesti ada. Tapi itu yang penting macam mana kita release ataupun express stres tu. Kalau cara saya akan biasa tulis. Tulis? Diary. Saya akan macam release my stress, my nervous dalam tu macam tu. Menarik. Lepas tu kita pernah apa? Jangan saya takut apa, saya tulis. So bila tulis tu, for me, that's mean like dah habis. Kita sampai sini. Betul. Tutup buku lah. Tutup buku. Faham? Anik tulis ke? Kenapa Anik gelak? Saya tak pernah menulis. Cara lain. Kita lelaki lain sikit. Lain sikit. Betul, perempuan dia suka menulis kadang-kadang. Sampai kadang-kadang satu masa penuh kan. WhatsApp tu memang penuh. Bukan. WhatsApp tu memang penuh. Perempuan bagi surat cinta kan. Okay. Anik, kita nak tanya dengan apa harapan Anik kepada mungkin harapan Anik dalam bidang Anik sedang ada sekarang, dan juga mungkin ada adik-adik yang tengah tengok Lensa IPT sekarang ni yang jadikan Anik sebagai idola dia. Kepada yang adik-adik yang tengok, saya nak adik-adik semua training sungguh-sungguh. Sebab nak berjaya tu bukan senang. Kita kena kuatkan tekad. Memang banyak cabaran dia.
Nak tak nak kena hadap. Nak tak kena hadap. Itu yang penting sebenarnya. Dan Anik antara yang termuda di antara kita orang bertiga. Jadi perjalanan Anik ni masih lagi panjang lah. Dan saya percaya Queenie mampu menjadi role model kepada yang lain dalam bidang Queenie dan juga kepada atlet-atlet yang lain. Mungkin ada juga jadikan Queenie sebagai idolanya kan. Dan apa-apa kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua tetamu kita pada hari ini. Muhammad Anik Kasdan, pemenang pingat emas angkat berat kategori 55 kg lelaki Sukan Commonwealth Birmingham 2022 dan juga pelajar Fakulti Sains Sukan Rekreasi Universiti Teknologi MARA UiTM dan juga Queenie Tin Kuni, pemenang pingat emas olahraga lempar cakra wanita Sukan Universiti ASEAN 2022 dan juga pelajar Universiti Putra Malaysia UPM kerana sudi bersama kita pada hari ini membincang dan juga bercerita berkenaan dengan macam mana cara juga pengalaman mereka mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Terima kasih dan juga terima kasih sudi meluangkan masa di sini. Terima kasih juga kerana mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan kepada penonton Lensa IPT, terus menonton Lensa IPT setiap hari Jumaat jam 9 malam. Pastinya kita akan kupas topik-topik yang menarik dan kita ada 12 hari lagi untuk sambut Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kebangsaan yang ke-22. Kibarkan jalur gemilang. Mana bendera saya hilang dah. Kibarkan jalur gemilang anda dan juga hiasilah rumah anda, hiasilah kenderaan anda dengan bendera jalur gemilang supaya kita dapat menzahirkan, pamerkan rasa cinta kita kepada negara dan kita bangga kepada asal-usul kita. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita dipuji kasihnya bangsa.